Nama saya Lut Benci Ahmad Yusri. Nombor pelajar 2021831292. Kos Diploma Kejuruteraan Elektrikal Kuasa. Kelas EEE 1122AA. Saya Muhammad Najwan Nabihan bin Ahmad Tarmizi. Student ID saya 2021479086. Kos Diploma Kejuruteraan Elektrik Kuasa. Kelas EE 1122AA. Saya Muhammad Amin bin Yusri. Nombor matrik 20216083. Kos Electrical Engineering Power. Kelas TEE 1122AA. Nama saya Muhammad Danish bin Orhan. Nombor pelajar 2021827832. Kursus Diploma Kejuruteraan Elektrikal Kuasa. Kelas TEE 1122AA. Nama saya Cik Aisyah Hazwan bin Cik Hussein. Nombor matrik 2021880448. Kos Diploma Kejuruteraan Elektrik Kuasa. Kelas TEE 1122AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian ini kami telah menyediakan dua objektif kajian. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti punca-punca utama dan kesan-kesan fahaman sekularisme terhadap akidah umat Islam di Malaysia. Seterusnya adalah untuk mencarangkan cara-cara menangani ideologi sekularisme di Malaysia. Definisi bagi sekularisme adalah mengasingkan politik atau pentadbiran dari unsur-unsur keagamaan. Dalam erti kata lain, sekularisme adalah satu konsep di mana kerajaan mestilah wujud secara berasingan dari agama atau kepercayaan. Istilah sekularisme ini mula diperkenalkan oleh seorang pengarang British iaitu George Jacob Holyoake pada tahun 1846 di United Kingdom. Ianya berasal dari perkataan Latin iaitu seculum dan dalam bahasa Inggeris disebut sebagai secular, manakala dalam bahasa Arab disebut al-imaniyah. Sekularisme ini pada asalnya muncul di Eropah setelah zaman revolusi Eropah pada abad ke-15 dari kuasa pihak gereja dalam masyarakat Eropah. Pihak gereja ketika itu menekankan bahawa sekularisme perlulah wujud dalam sesebuah politik. Di Eropah ketika itu, ideologi ini amat disambut baik oleh masyarakat di sana sehingga dikembangkan selari dengan penjajahan bangsa Eropah pada abad ke-16 dan ke-17. Sehinggakan ideologi ini berkembang bukan sahaja pada sudut politik, malah termasuk juga pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Dalam sudut politik, sekularisme merupakan satu gerakan ataupun fahaman di mana mengasingkan agama dan kerajaan. Sebagai contoh, dengan menggantikan undang-undang dari kitab-kitab ataupun hukum syariat dengan undang-undang sivil. Ancaman fahaman sekularisme terhadap akidah umat Islam yang pertama ialah kepimpinan dan pemimpin yang lemah. Pada zaman sekarang, pemerintah tidak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat dengan mengerjakan sesuatu perkara dengan tidak rasional. Kepimpinan dalam seseorang pemimpin Islam mestilah berada di kalangan orang yang paling beriman, berilmu, bertakwa, mempunyai integriti yang tinggi dan mampu berjihad untuk mempertahankan negara dari sebarang ancaman, dan juga yang paling penting adalah beriman sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin masa kini perlulah berpegang teguh sepenuhnya terhadap Allah supaya rakyat tidak leka dengan arahan dan peraturan, supaya tidak bersandarkan dengan hukum Allah dan tidak terpesong. Seterusnya, untuk ancaman sekularisme terhadap akidah umat Islam ialah penyebaran budaya barat yang semakin berleluasa untuk negara Islam. Media massa memberi pengaruh yang amat besar kepada penggunanya dan harus bijak menggunakan media massa secara betul. Hal ini dapat diperhatikan pada golongan remaja zaman sekarang. Pengaruh sekular tersebar dengan luas dan pantas dalam media massa, contohnya kandungan yang terdapat dalam internet, dalam pelbagai aplikasi, rancangan televisyen dan sebagainya. Sumber-sumber seperti ini kebanyakannya memaparkan budaya barat sehingga penonton maupun pembaca terikut-ikut dengan apa yang dipraktikkan oleh orang barat. Selain itu, media massa ini agak bahaya untuk remaja yang leka kerana mudah untuk mencari gambar-gambar yang menggairahkan
pornografi, kezaliman untuk meruntuhkan akhlak remaja. Di samping itu, media massa yang berasaskan Islam masih lagi kurang dan tidak dijadikan perhatian di Malaysia. Para ulama' banyak ditindas dan difitnah oleh masyarakat, dan para ulama' juga tidak dianggap seperti penyenayah terhadap pandangan manusia. Oleh itu, para ulama' ini perlu diagungkan kerana mereka penegak kepada agama Islam. Kita sebagai orang Islam perlu mencegah hal-hal sebegini. Cabaran kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Cabaran yang pertama, terdapat beberapa institusi pengajian tinggi di Malaysia tidak mempentingkan subjek pendidikan agama Islam dalam silibus pendidikan dan pembelajaran mereka. Kesannya, perkara ini dapat menjauhkan diri pelajar kepada Allah. Selain itu, segelintir mahasiswa membuat endah tak endah tentang subjek PAI kerana subjek itu tidak dapat membantu mereka untuk mencari pekerjaan selepas graduasi. Di samping itu, para mahasiswa dari setiap peringkat sering menganggap subjek PAI tidak akan digunakan semasa mereka berada di dunia pekerjaan kelak. Disebabkan corak pemikiran masyarakat muda hari ini yang beginilah menyebabkan kebanyakan orang berfikir bahawa subjek PAI hanya perlu dihafal dan tidak perlu dipraktikkan. Akhir sekali, pelajar sudah terpengaruh dengan teori barat. Bahawasanya mereka perlu menjawab soalan dalam peperiksaan saja, tetapi tidak tahu untuk mempraktikannya. Contohnya, kebanyakan pelajar pada zaman kini mampu menjawab peperiksaan subjek PAI dengan cemerlang, tetapi tidak mampu untuk mengamalkannya kerana sudah terbiasa dengan gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja. Kesan ke atas pemikiran umat manusia. Kesan pertama, kefahaman sekularisme beranggapan bahawa agama menyebabkan kemunduran dan memberikan kesan buruk dalam kehidupan seharian seseorang. Selain itu, segelintir masyarakat merasakan mereka bebas untuk membuat apa-apa dengan menggunakan akal fikiran tanpa menghiraukan syariat Islam. Di samping itu, iman mereka akan menjadi lemah dan menggoyangkan akidah umat Islam. Mereka juga akan mudah terikut-ikut dengan ideologi barat. Keimanan mereka terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Taala menjadi lemah. Akhir sekali, golongan tersebut mula mempertikaikan tentang syariat Islam, terutamanya perkara yang tidak masuk akal bagi mereka. Sebagai contoh, kewajipan menutup aurat, hal-hal berkaitan solat, puasa, zakat dan sebagainya. Langkah yang pertama adalah melalui pendidikan di bangku sekolah maupun di peringkat yang lebih tinggi. Hal ini kerana pendidikan merupakan satu kunci utama bagi menanam sesebuah pemikiran dalam diri sesebuah individu. Sebagai contoh, sistem pendidikan yang berlandaskan agama Islam mestilah diutamakan dalam skop pelajaran bagi mengatasi masalah ini. Selain itu, langkah lain yang boleh diambil untuk mencegah isu sekularisme ini adalah pihak media massa perlu mengambil peranan dan tindakan. Pihak media massa perlu menapis bahan-bahan dan info-info yang akan dipaparkan kepada tontonan masyarakat. Hal ini kerana banyak masyarakat sekarang mempunyai telefon bimbit dan mudah untuk mereka akses dalam media massa. Pihak media perlu menyekat website video lucah, mabuk, judi kerana ia sedikit sebanyak mempengaruhi minda muda zaman sekarang. Oleh itu, sebagai pihak yang berkait rapat dalam media ini perlu berusaha bersungguh-sungguh bagi memberteras ajaran sekularisme ini. Akhir sekali, pihak kerajaan perlu mengambil tindakan seperti menguatkuasakan undang-undang yang mampu mengawal aktiviti atau situasi dalam negara ini. Pihak kerajaan perlu mengeluarkan hukuman yang setimpal dan berkesan terhadap individu atau pertuduhan mendegakkan ajaran sekularisme. Kesimpulannya, pahaman sekularisme ini hanyalah untuk membinasakan kekuatan umat Islam sahaja. Jadi kita mestilah mempunyai kehidupan yang seimbang. Kehidupan yang seimbang ini bermaksud membagikan sama rata antara urusan dunia dan akhirat, bahkan melebihkan lagi urusan akhirat. Ada ulama berpendapat apabila kita telah selesai dengan urusan dunia, maka tetaplah bersemangat dan konsentrasi untuk urusan akhirat. Pendapat ini menjelaskan agar kita serius dan fokus tak kala beribadah, bukan hanya saja fikir tentang masalah dunia yang kita hadapi. Selain itu, agama merupakan salah satu panduan hidup yang benar dan lurus. Ilmu agama amat penting kerana ia boleh membimbing manusia ke jalan yang betul, dan ilmu agama tidak boleh dipinggirkan seperti mana yang diterapkan dalam fahaman sekularisme.
Jika kita tiada ilmu agama, kita akan mudah terpengaruh dengan sekularisme dan mudah untuk melakukan larangan Allah SWT seperti merogol, mencuri dan menyokong LGBT. Fahaman sekularisme ini hanya membinasakan akidah umat Islam sahaja. Janganlah kita mudah percaya dan terpengaruh dengan fahaman tersebut. Kita akan diazab oleh Allah SWT jika kita mengikut fahaman dan kepercayaan yang mencanggah dengan agama Islam. Akhir sekali, kita mestilah menghadapi pengorbanan Nabi Muhammad SAW yang bersungguh-sungguh pertahankan agama Islam ketika zaman baginda tersebut. Baginda telah banyak terima cacian dan hinaan oleh orang kafir.